Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam video pada kali ini, insya-Allah. Baik, untuk hari ini Ustaz akan sambung membahaskan tentang tajuk adab berpakaian bagi mata pelajaran Akhlak Islamiah tahun 2, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini Ustaz akan terangkan tentang jenis-jenis pakaian yang telah digalakkan oleh Islam. Okey, jadi Islam ni dia telah bagi satu panduan lah untuk kita aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Banyak tempat. Baju dekat rumah kita boleh tengok, Islam telah tetapkan, dekat sekolah dan sebagainya lah. Kita akan tengok satu persatu jenis-jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam. Baik, kita akan tengok yang di tempat yang pertama, iaitu di rumah. Macam mana Islam menggariskan pakaian ketika kita berada di rumah. Okey. Apa yang Islam katakan? Di rumah kita perlu memakai pakaian yang tidak menjolok mata dan sesuai dengan keselesaan di rumah. Jadi kita nak duduk kat rumah pun tak boleh juga seksi-seksi. Lelaki nak pakai spender, na'udzubillah lah. Walaupun kita menutup aurat, kita kena menjaga batasannya lah kan. Batasan kita tak akanlah nak pakai spender ke boxer kan. Ini kita pakailah yang molek sikit kan. Kalau tengok mak ayah kita pakai macam mana, macam itulah pakaian yang sopan yang perlu dipakai di rumah. Kadang-kadang kita tengok ayah kita pakai kain pelekat, baju t-shirt kan. Itu adalah yang terbaik yang perlu kita pakai di rumah. Kalau anak-anak ni pakailah seluar ni kan, pakai seluar tracksuit, pakai baju kan. Kita boleh tengok TV, buat aktiviti di rumah bersama-sama. Janji tidak menjolok mata dan sesuai dengan keselesaan di rumah. Jangan duk pakai pakaian-pakaian yang pelik-pelik lah. Duk pakai boxer lah, pakai seluar pendek ke. Itu tak molek lah, tak elok. Itu adalah pakaian yang digalakkan di Islam lah. Pakaian yang tidak menjolok mata dan juga selesa ketika kita berada di rumah. Baik, seterusnya di sekolah. Macam mana Islam galakkan untuk kita berpakaian yang elok di sekolah? Okey, di sekolah kita perlu memakai uniform sekolah, tidak mendedahkan aurat dan mestilah mengikut peraturan berpakaian di sekolah. Jadi kita pergi sekolah ada peraturan dia. Sekolah tetapkan kita kena pakai uniform sekolah, kena pakai baju sekolah, kasut sekolah, seluar sekolah dan sebagainya. Itu yang perlu kita pakai. Jadi dalam Islam kita kena mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah kan. Wajib pakai tie. Kalau budak lelaki kalau nak pakai songkok, kena pakai songkok. Perempuan wajib pakai tudung. Kena menutup aurat. Jadi tak boleh pergi sekolah pakai seluar pendek. Tak boleh. Jadi kita kena mengikut peraturan sekolah. Itu yang telah digalakkan dalam Islam lah, pakaian ketika kita di sekolah. Baik, seterusnya jenis pakaian yang digalakkan Islam di masjid. Kalau nak masjid pula, kita kena pakai macam ni. Pakaian yang bersih dan sesuai untuk solat. Nak pergi ke masjid, kita kena pakai pakaian yang menutup aurat dan pastikan ianya bersih. Pakai baju baru. Baju baru, bukan baru beli, baru basuh. Baju baru basuh. Jadi ianya lebih bersih. Seelok-eloknya memakai bau-bauan. Jadi kalau nak pergi ke masjid, pakailah minyak wangi kan. Pakai minyak wangi untuk kita nampak lebih wangi dan nampak bersih lah. Bersih dan segar. Jadi barulah ramai orang nak berkawan dengan kita. Itulah di masjid. Sebab apa kena masjid kena pakai wangi-wangi? Sebab kita kat masjid ni kita nak berjumpa dengan Allah. Takkan kita nak jumpa Allah kita nak pakai busuk-busuk. Ni pergi ke masjid duk berlari-lari kan, duk main-main kerja-kerja.
Lepas tu berpeluh. Bila nak solat, bau busuk. Tu nak berjumpa Allah dengan busuk-busuk. Tak bolehlah. Kita nak berjumpa Allah dengan wangi dan juga bersih. Baru Allah sayang dekat kita. Okey. Jenis-jenis pakaian yang seterusnya adalah semasa bersukan. Dekat sini semua kita tahu kan. Dekat sekolah, kalau kita bersukan dekat sekolah, kita kena ada baju sukan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kalau kita nak pergi berjoging, naik basikal di taman petang-petang, ada juga pakaian-pakaian yang perlu kita pakai dan kita perlu ikutlah apa yang ditetapkan oleh Islam. Baik, apa yang telah digalakkan oleh Islam semasa bersukan? Okey, pakaian yang sesuai untuk bersukan dan tidak terlalu ketat. Jadi kita pakailah baju apa-apa pun yang sesuai dengan sukan. Contohnya kamu nak jogging. Jogging takkan nak pakai slipper. Wajib memakai kasut jogging. Barulah selesa. Kalau kamu nak main bola sepak, takkan tak pakai kasut kot. Jadi kita nak main bola sepak kena memakai kasut, boot bola sepak dan sebagainya. Jadi kena pakai pakaian yang sesuai dan semestinya tidak perlu ketat dan menutup aurat. Jangan pakai ketat-ketat. Ni pakai seluar ketat sebab apa? Sebab nak ni senang nak jogging. Jangan. Kita jangan memakai pakaian yang ketat. Nanti ternampak aurat kita. Okey. Seterusnya. Yang terakhir, jenis-jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam adalah di majlis ataupun tempat awam. Ni contohnya mak ayah kamu ajak kamu pergi beli barang. Pergi supermarket ataupun pergi ke kedai ataupun nak pergi ke kenduri kan, dan sebagainya. Kita kenalah di dalam Islam perlu berpakaian sopan dan tidak menunjuk-nunjuk. Pakai yang molek-molek. Kalau perempuan tu pakailah tudung comel-comel, pakai kasut comel-comel, baju yang comel-comel, dan nampak sopan. Taklah menedah aurat, tak terlalu tak seksi dan sebagainya lah. Yang lelaki tu pakai yang kemeja kan, pakai kasut, baru nampak handsome. Jadi dalam Islam ni dia suruh kita pakai handsome, pakai wangi-wangi, pakai pakaian cantik-cantik, supaya kita dapat menutup aurat dengan sempurna dan dapat menunjukkan bahawa Islam ni sukakan kecantikan. Okey, itu jenis-jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam. Yang pertama tadi apa Ustaz kata? Pakaian di rumah. Kita pakailah yang selesa dan menutup aurat jugalah yang semestinya. Yang kedua adalah di mana? Di sekolah. Kena pakai uniform sekolah. Sebagaimana peraturan sekolah lah. Kalau time belajar kena pakai uniform sekolah. Kalau time bersukan kena pakai baju sukan. Dan yang ketiga dekat mana? Dekat tiga kita di masjid. Di masjid kena pakai pakaian yang bersih dan pakailah yang wangi-wangi. Dan yang keempat ketika bersukan. Bersukan pakailah pakaian yang sesuai untuk bersukan dan semestinya menutup aurat. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah di masjid ataupun tempat awam. Pakailah pakaian yang sopan dan tidak menunjuk-nunjuk. Okey, itu adalah 5 jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam. Jadi time sukan pakailah baju sukan elok-elok, pakailah kasut dan sebagainya. Time duduk rumah pun pakailah comel-comel dah lah. Duduk rumah tu pakai yang selesa dan menutup aurat dan sebagainya. Baik, itu contoh-contoh jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam. Baik, seterusnya, tujuan menjaga adab berpakaian. Jadi, kenapa dalam Islam kita perlu menjaga adab berpakaian? Sebab apa? Sebab apa Islam suruh kita jaga sangat adab berpakaian ni? Kenapa? Okey, yang pertama adalah dapat mendisiplinkan diri sendiri. Baik, dekat sekolah kita tahu kan, kalau ada peraturan pakaian dekat sekolah, itu tandanya kita dapat mendisiplinkan diri sendiri kan. Sekolah katakan wajib pakai kasut. Takkanlah kamu nak pergi ke sekolah memakai slipper pula. Jadi kita ikut peraturan lah. Kena pakai kasut, kena pakai stokin, seluar, baju dan sebagainya. Perempuan wajib pakai tudung kan, wajib pakai stokin dan sebagainya. Jadi ianya dapat mendisiplinkan diri sendiri. Itu adalah tujuan menjaga adab berpakaian. Nampak kita bersih. Tengok ustaz ni. Ustaz pakai pakaian baju merah, berkola, butang sampai atas, kopiah,
Jadi ini dapat mendisiplinkan diri ustaz. Jika ustaz nak mengajar, ustaz kena pakai baju yang proper lah, yang bersesuaian untuk ketika mengajar, kan. Sepatutnya kalau kita tengok cikgu-cikgu kat sekolah pakai baju kemeja, kan, pakai tie dan sebagainya. Jadi ustaz ni buat video kat rumah, so ustaz pakai yang agak kemas. Takkanlah ustaz nak pakai singlet saja. Nampak tidak kena dengan diri ustaz ni. So untuk adab berpakaian, ustaz mendisiplinkan diri ustaz. Kalau ustaz nak buat video, ustaz nak mengajar, kena pakai baju berkola, butang sampai atas, contoh, berkopiah. Baru nampak sebagai seorang ustaz, seorang guru yang handsome, contohnya. Itu dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi kamu pun boleh buat. Duduk kat rumah contohnya, nak solat je pakai pakaian bersih, pakai kain pelekat contohnya lah, kan. Belajar pakai kain pelekat, kan. Mandi dulu sebelum nak solat dan sebagainya. Jadi itu dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Baik, yang kedua, tujuan kenapa kita ni dalam Islam ada adab berpakaian adalah, yang kedua adalah menjaga maruah. Sebab apa menjaga maruah ni? Okey, contohnya lah, kita ambil contoh lah, kan. Contohnya ada dekat luar tu ada sahabat-sahabat kita yang tidak menutup aurat, contohnya, kan. Yang laki pakai seluar pendek, yang perempuan tak pakai tudung ke apa, kan. Jadi orang duk nampak dia orang. Jadi macam benda tu nampak macam teruk lah, kan. Jadi kita ni kena jaga maruah kita lah. Maruah ni kita kena jaga diri kita elok-elok. Yang perempuan tu kena pakai tutup aurat. Sebab apa? Sebab semua tu orang duk tengok, kan. Jadi bahaya. Jadi menutup aurat ni tandanya kita menjaga maruah kita, maruah keluarga dan juga diri kita sendirilah, insya-Allah. Baik. Yang ketiga adalah terhindar daripada berlakunya maksiat. Maksiat ni maksudnya benda-benda yang kotor lah. Kita nak minta jauh lah, kan. Jadi tujuan menjaga adab berpakaian ni, kita tak mau benda-benda yang jahat tu datang kepada kita. Okey. Itu adalah tujuan kita menjaga adab berpakaian. Baik, seterusnya, hikmah berpakaian sopan. Apa yang kita boleh dapat daripada berpakaian sopan ni? Apa yang kita boleh dapat? Kita tengok yang pertama, kelihatan bersih dan kemas. Okey, jadi kalau kita tengok orang, kalau kamu suka tak kalau orang katakan kamu ni pengutu? Mesti kita tak suka, kan. Kalau kita pakai baju elok-elok, cantik-cantik, mandi, gosok gigi dan sebagainya, orang akan tengok kita bersih dan juga kemas. Jadi orang kata, Ali ni nampak handsome lah, kan. Nampak kemas, wangi dan sebagainya. Jadi itu hikmah kita berpakaian sopan. Nampak bersih, macam ustaz ni nampak pakai butang sampai atas, nampak ni, kan, dengan kopiah apa semua, nampak handsome-nya ustaz. Jadi bersih dan kemas. Yang kedua adalah sopan dan dihormati masyarakat. Jika kita pakai kemas-kemas, pakai cantik-cantik, kan, orang akan tengok kita, wow, yang ni mesti budak baik ni, kan. Budak baik sebab apa? Pakai cantik apa. Cuba kamu pakai kotor-kotor, lepas tu pergi dengan berpeluh, kan, pergi ke masjid, orang mesti kata, dia ni tak mandi, kan. Aduh, tak nak kawan lah dengan dia. Jadi orang pun kata kat kita. Jadi tak seronok lah, kan. Jadi jagalah kebersihan diri. Pakailah pakaian yang sopan. Baik, yang ketiga disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sukakan kebersihan, dan jika kita pakai cantik-cantik, kita pakai yang sopan, maka Allah akan sayang kepada kita, insya-Allah. Baik, yang seterusnya, melambangkan kepribadian diri seseorang. Jadi kalau kamu tengok ustaz pakai macam ni, kan, kamu dapat tahu, ustaz, ni ustaz pakai kopiah, pakai baju cantik-cantik. Kita tahu, kan, ni ustaz, kan. Jadi apa yang kita pakai seharian tu, dia melambangkan diri kita sendiri. Jika kita tak pakai tudung, kita tak menutup aurat dengan elok, nanti orang kata, ni anak Cina ke, kan, bukan Islam ni. Melambangkan kepribadian diri seseorang. Okey, yang kelima, kita akan jadi manusia ikutan ramai. Jadi ramai yang nak ikut kita kalau kita pakai comel-comel, kan. Pakai tudung comel-comel, pakai kopiah ke, pakai baju yang menutup aurat, ramai yang nak ikut kita. Sebab apa? Kita ni
handsome dan sebagainya. Itu adalah hikmah-hikmah berpakaian sopan. Kita dapat nampak bersih kan, sopan, dihormati masyarakat. Allah pun suka kita. Diri kita pun nak nampak orang pun suka kat kita dan sebagainya. Itu adalah hikmah apa yang kita dapat daripada kita berpakaian sopan, insya-Allah. Baik. Ustaz ulang balik dari awal pelajaran kita tadi. Okey, ni slide jap. Okey, jenis-jenis pakaian yang digalakkan di dalam Islam ada 5 lah. Ada 5 tempat. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga di masjid, dan yang keempat ketika bersukan, yang kelima di majlis ataupun tempat awam. Okey, itu adalah pakaian-pakaian yang telah digalakkan di dalam Islam. Di tempat-tempat lah, ada 5 tempat insya-Allah. Dan seterusnya Ustaz telah mengajar iaitu tujuan kita menjaga adab berpakaian. Okey, dapat disiplin diri, menjaga maruah dan terhindar daripada berlakunya maksiat. Okey, seterusnya adalah hikmah berpakaian sopan, ada 5. Yang pertama adalah kita dapat kelihatan lebih bersih, sopan dan dihormati oleh masyarakat, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah melambangkan kepribadian diri seseorang, dan yang terakhir sekali adalah menjadi manusia ikutan ramai. Baik. Sampai situ saja penerangan Ustaz bagi adab berpakaian bahagian 2. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Semoga Ustaz doakan, semoga anak-anak murid Ustaz dan semua yang menonton video Ustaz ni dimurahkan rezeki dan diberikan kefahaman yang baik untuk pelajaran kita pada hari ini, insyaAllah. Sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.